Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Timbalan Yang Ketua kerana mengizinkan untuk saya berbahas Belanjawan 2024. Ada 9 perkara yang saya akan sebutkan pada petang ini. Pertamanya tentang Palestin. Perkembangan di Gaza sangat menyedihkan. Mana-mana kezaliman di dunia ini akan sampai kepada puncaknya. Dan saya dapati, saya rasakan bahawa ini adalah puncak kezaliman Zionis Israel yang telah dilaksanakan di bumi Gaza. Dan saya yakin bahawa tidak lama lagi bahawa Palestin akan mendapat kemerdekaan yang sebenar. InsyaAllah rakyat Malaysia akan sama-sama dapat masuk ke dalam Palestin. Umat Islam boleh bersolat di Masjid Al-Aqsa satu masa akan datang insya-Allah. Yang keduanya, saya ingin menyentuh berkenaan dengan masalah di Pulai. Terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah membantu menaik taraf Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dengan peruntukan 500 juta. Pulai adalah sebahagian daripada Johor Bahru. Pulai menghadapi kesesakan lalu lintas, khususnya di lebuh raya Skudai, di kedua-dua belah, sama ada menuju ke Johor Bahru ataupun menuju ke Skudai pada waktu-waktu puncak. Maka itu, Pulai memohon kepada pihak kerajaan untuk membuat kajian dan tindakan yang bersesuaian. Seterusnya, negara akan menghadapi musim tengkujuh pada bulan November dan Disember setiap tahun. Di kawasan-kawasan rendah di Pulai, seperti kolam air Kampung Muhammad Amin, Taman Tampoi Indah, Kampung Pasir, Skudai Kiri dan juga Permatang, sering dilanda banjir kilat. Peruntukan yang diperlukan adalah 26 juta. Saya mewakili rakyat di Pulai ini memohon pihak kerajaan agar dapat mempertimbangkan peruntukan sejumlah itu. Juga kawasan-kawasan di Pulai ada PPR yang banyak, PPR di Melana dan juga PPR di Kempas Permai yang selalu menghadapi masalah parking. Kalau di Kempas Permai itu, parking di sebelah malam bukan saja 2 baris, tetapi 3 hingga 4 baris kenderaan dalam satu masa. So kalau kenderaan di dalam itu tidak boleh keluar pada waktu malam kecuali di baris 2 dan 3 itu dapat dikeluarkan. Inilah kesesakan yang ada di PPR Kempas Permai yang memohon bantuan daripada kerajaan. Juga Masjid Al-Faizun, Taman Kempas, Pulai juga memerlukan sebuah masjid yang lebih selesa untuk mereka bersolat. Kami telah memohon dengan Timbalan Perdana Menteri 1 untuk peruntukan ini, moga dipercepatkan urusan ini. Perkara yang ketiga yang Pulai nak sentuh adalah berkenaan dengan pengurusan subsidi. Kerajaan telah berbelanja subsidi 120.5 bilion dalam tempoh 6 tahun 2018 hingga 2023. Dan dijangka pada tahun depan kita akan berdepan dengan subsidi sebanyak 81 bilion. Subsidi ini melibatkan petrol, diesel, LPG, minyak masak, 1 kilogram, bekalan elektrik, ayam, telur dan lain-lain lagi. Angka ini adalah sangat besar dan kerajaan perlu merangka pelbagai strategi untuk memastikan bahawa pelaburan yang berkesan besar ini dapat mencapai sasarannya. Kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKAL, yang terdiri daripada 7 kluster iaitu perumahan, pendidikan, pengangkutan, utiliti, kesihatan, makanan dan e-dagang. Persoalan yang sering ditimbulkan adalah, adakah subsidi ini benar-benar sampai kepada sasarannya? Apakah 100% gas LPG ini sampai ke sasarannya? Adakah 100% minyak paket 1 kilo ini sampai ke sasarannya? Adakah kita boleh mengeluarkan peratus pencapaian subsidi ini
jika kita sendiri pun tidak ada angka untuk disasarkan. Untuk itu saya mencadangkan, pertamanya melantik Kementerian Peneraju Pengurusan Subsidi ini. Oleh kerana item subsidi ini banyak melibatkan KPDN. Dan KPDN mahir dalam proses subsidi ini. Adanya penguatkuasa dan KPDN adalah setiausaha kepada Sekretariat NACOL. Saya mencadangkan kepada kerajaan agar KPDN ini dijadikan Kementerian Peneraju Pengurusan Subsidi negara kita. Yang kedua adalah semua transaksi pengurusan dan juga jual beli subsidi perlu dilaksanakan secara digital. Yang ketiga adalah diperlukan maklum balas secara digital oleh penerima akhir seperti pembeli LPG di kawasan-kawasan pendalaman. Tidak hanya laporan daripada syarikat-syarikat yang menerima kontrak ataupun point of sale yang ada hubungan dengan syarikat penerima kontrak ini sahaja. Yang ketiga, pelaksanaan sistem ICT secara bersepadu dan bersinergi yang melibatkan pelbagai pihak termasuklah komuniti masyarakat, pihak polis, bank dan lain-lain. Penekanan kepada sinergi tindakan sinergi ini untuk menghasilkan maklumat yang bersepadu. Pembangunan sistem ICT mesti berteraskan kepada orientasi bisnes, bukannya berorientasikan teknologi semata-mata. Pembangunan orientasi bisnes ini perlu menggunakan kepakaran dalaman dalam kerajaan, dalam jabatan yang melaksanakan kerja kerana mereka lebih mahir tentang bidang mereka. Yang kelimanya adalah membangunkan AI untuk menguruskan subsidi. AI ini akan menggunakan big data dan dengan itu ia dapat mengesan pattern-pattern penyelewengan yang boleh dilakukan. Dan yang keenamnya adalah mewujudkan dashboard pengurusan subsidi yang memaparkan peruntukan perbelanjaan, output, outcome, pencapaian sebenar dan unjuran secara masa nyata. Dan semua pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun rakyat, boleh menyemak sama ada mereka telah menerima subsidi ataupun akan menerima subsidi ini. Seterusnya perkara yang keempat saya ingin sentuh adalah masalah gula. Penyelesaian masalah gula tidak dinyatakan dalam Belanjawan 2024 ini. Harga gula di negara kita adalah yang terendah di Asia Tenggara, di mana harga gula rakyat di negara kita ini adalah RM2.85. Thailand RM3.76. Indonesia RM5.71. Dan yang paling tinggi adalah Myanmar, RM8.39 per kilo. Negara kita bergantung kepada bahan mentah untuk membuat gula ini. Kita tidak ada bekalan yang digunakan, bahan mentah untuk digunakan untuk membuat gula ini. Maka kita bergantung kepada negara luar untuk mendapatkan bekalan mentah gula ini. Walaupun kenaikan gula ini, kenaikan bahan mentah gula ini telah meningkat 130% harganya daripada masa awal dahulu ya. Jadi pihak syarikat gula MSM dan CSR telah berkali-kali memohon kenaikan harga gula daripada kerajaan, tapi setakat ini kerajaan tidak mengizinkan lagi. Masalah kekurangan gula ini sampai sekarang sikit sebanyak masih berlaku. Dan saya sangat khawatir jika tekanan harga bahan mentah antarabangsa ini meningkat dan ringgit kita merosot, saya khawatir bahawa masalah gula ini boleh menjadi satu bom jangka kepada kerajaan perpaduan kerajaan madani yang kita sayangi ini. Oleh itu, saya mencadangkan supaya kerajaan perlu mencari mekanisme bagi mengatasi masalah ini yang tidak membebankan rakyat. Yang kelima adalah berkenaan dengan kewangan Islam. Saya menyambut baik tindakan kerajaan untuk menyalurkan dana berjumlah 20 juta
bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Saya mencadangkan dana tambahan, tapi bukan daripada kerajaan, tetapi daripada institusi kewangan Islam sebanyak tambahan 20 juta ini. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh Association of Islamic Bank in Malaysia, AIBIM, dan juga Malaysian Takaful Association ataupun MTA. Jumlah keseluruhan 20 campur 20, 40 boleh digunakan untuk melahirkan solusi yang berimpak tinggi dalam sistem ekonomi Islam ini. Saya mencadangkan agar dana ini dimanfaatkan untuk tujuan berikut: mempercepatkan usaha pendigitalan kewangan Islam, terutamanya bagi produk kewangan Islam runcit, iaitu retail banking product. Yang kedua, merancangkan kajian-kajian syariah untuk menghasilkan solusi kewangan syariah yang lebih mampan. Yang ketiganya adalah menggandakan skala dan impak skim pembiayaan sosial Islam supaya dapat memberi manfaat kepada lebih ramai usahawan mikro dan nano yang sangat suka mendapatkan bantuan modal dan latihan untuk perniagaan mereka. Jadi saya juga mencadangkan bahawa pihak kerajaan perlu menubuhkan satu badan yang dinamakan Majlis Kebangsaan bagi Kewangan dan Ekonomi Islam. Majlis ini berfungsi untuk merencana dan menyelaras perancangan dan pelaksanaan master plan ekonomi dan kewangan Islam untuk mengoptimalkan pembangunan dan sinergi di antara industri kewangan halal, kewangan Islam, halal dan juga wakaf. Yang keenam, grade hakiki jawatan guru besar sekolah rendah. Saya membawa hasrat Satuan Guru Besar Malaysia Cawangan Johor Bahru untuk memohon jasa baik Kementerian Pendidikan Malaysia membuat semakan semula bagi mempertimbangkan meluluskan grade hakiki guru besar kepada hakiki DG 48. Permohonan pertimbangan ini berasaskan kepada perkara berikut. Pertamanya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menaik taraf profesion perguruan ke tahap ijazah sarjana muda pendidikan kepada semua keluaran maktab perguruan. Yang kedua, grade hakiki bagi pengetua telah diwartakan kepada DG 52, tetapi guru besar masih stay DG 32. Dengan itu, walaupun pengetua dan guru besar ini mempunyai tugas dan pentadbiran yang sama. Yang ketiga adalah terdapat guru-guru biasa, guru am yang lebih besar gajinya, tahap gajinya dibandingkan dengan guru besar di tempat sesebuah sekolah itu. Ya. Guru-guru yang biasa lebih besar, lebih tinggi gajinya daripada guru besar di sekolah tersebut. Ya. Jadi ini menyebabkan masalah-masalah khususnya dari segi pentadbiran. Ya. Pengurusan dan pentadbiran sekolah pada hari ini semakin mencabar. Justru penambahbaikan grade hakiki DG 48 kepada guru ini merupakan satu dorongan sokongan yang baik dan memberikan semangat kepada guru-guru ini. Yang ketujuh adalah pendekatan politik yang hikmah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Seterusnya Allah juga menyebut, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizatan qad lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmah dan Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati keras, tentu mereka akan menjauhkan diri daripada sekeliling kamu. Al-Imran 159. Surah Al-Nahl 125 ini memberi panduan kepada kita berkenaan dengan pendekatan yang hikmah dan tindakan kita memberi penerangan atau membantah. Surah Al-Imran 159 pula memandu kita agar tidak bersikap keras sehingga menyebabkan orang lain menjauhi kita. Pada 23 bulan 10 2023, melalui pemasyhuran yang di-Pertua Dewan, telah menegur ahli-ahli Dewan
tidak membangkitkan perkara-perkara sensitif, mengeruhkan suasana dan label-melabel kafir-mengkafir Yahudi, Zionis dan lain-lain. Pendekatan yang keras tidak kena pada tempatnya ini akan menambah masalah yang lebih serius. Kita semua adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan tanggungjawab membela nasib mereka. Perbezaan di sebelah sana dan di sebelah sini adalah perbezaan pendekatan politik saja. Bukannya perbezaan di antara Palestin dan juga Israel. Kita semua adalah bersaudara antara satu sama lain. Pangkalan Cepa adalah saudara seakidah saya. Tetapi Jelutong, Ipoh Timur adalah saudara seinsan dengan saya. Saya teringat kepada satu nyanyian Faizal Tahir. Izinkan untuk saya menyanyi dalam dewan ini. Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Sekian. Masa sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Timbalan betul. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Saya jemput Yang Berhormat Bangi.